Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Muhammad Asyatri bin Abdullah, wakil daripada gagasan beliau yang akan menghantar memorandum pada hari ini. Gagasan beliau adalah sebahagian daripada CSO Platform for Reform. Baik, sebelum kami mulakan, mungkin saya akan baca sedikit beberapa intipati berkenaan dengan memorandum saya pada hari ini, dan kemudian kami akan menyerahkan kepada beberapa penerima lah. Okey, lawan RUGG yang bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia. Ini tajuk kepada kita punya memorandum kita pada hari ini. 3 poin penting yang kami ingin bawa pada hari ini adalah RUGG menjadi satu-satunya undang-undang dalam sejarah negara yang digubahkan berdasarkan tahun tarikh bukan umur. Maka RUGG bakal bercanggah dengan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan yang mengatakan tiada undang-undang boleh digubal berdasarkan mendiskriminasi berdasarkan umur, ras dan beberapa perkara lain. RUGG memangsakan secara utamanya golongan miskin dan kanak-kanak tanpa menyelesaikan faktor-faktor lain ketagihan rokok. RUGG juga memberikan kuasa terlalu besar dan luas kepada penguat kuasa dan berpotensi disalahgunakan. Baru-baru ini YB Khairy Jamaluddin telah membentangkan rang Undang-Undang Kawalan Produk Tembakau Merokok 2022 untuk bacaan pertama dan dicanangkan diluluskan dalam sidang parlimen yang kali ini. Hasrat atau usaha untuk mengurangkan perokok di Malaysia memang kami alu-alukan oleh seluruh rakyat Malaysia, namun pada sudut lain, RUU yang baru ini mampu membawa kemudaratan secara jika diterima secara bentuknya yang sedia ada. Kerana kami maklum yang draft baru telah dibuat, tapi kami tidak menerima, dan saya juga dimaklumkan ahli-ahli parlimen lain juga tidak menerima lagi draft yang baru. Jadi kami membuatkan rekomendasi ini berdasarkan draft yang kami telah ada yang diterima sebelum ini ya. Okey, bercanggah RUU dengan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Zaki Tun Azmi berkata RUGG berkemungkinan melanggar Perlembagaan Persekutuan. Beliau berpendapat GG yang bertujuan melarang penjualan penggunaan produk tembakau termasuk vape kepada sesiapa yang lahir selepas 1 Januari 2007 boleh dikatakan mendiskriminasi dan melanggar perkara 8 Perlembagaan Persekutuan. Menurut beliau, RUGG perlu dilihat berbeza dengan undang-undang seperti umur perkahwinan, umur mengundi atau lain-lain yang berkaitan dengan umur. Kerana RUGG adalah larangan kekal berdasarkan tahun lahir. Jadi siapa lahir selepas 2007 tidak dibenarkan sama sekali. Kami menggesa supaya KKM serta PSSC GEG supaya melakukan perbincangan dengan Majlis Peguam Malaysia dengan mengeluarkan laporan menyeluruh tentang isu perlembagaan RUGG. Kerana ini adalah isu yang sangat fundamental ya. RUU yang dicadangkan ini merupakan pelanggaran hak asasi tersebut yang amat ketara sekali kerana memberikan kuasa kepada pihak kerajaan untuk mendakwa setengah rakyat berdasarkan perbezaan tarikh lahir mereka semata-mata. Dan perkara ini sebelum ini pasti terletak di bawah doktrin pengekalan munasabah, pengkelasan munasabah seperti yang pernah diutarakan Badan Kehakiman. Harus ditekankan bahawa RUGG akan menjadi satu-satunya undang-undang dalam sejarah negara yang digubahkan berdasarkan tahun lahir, bukannya umur. Tidak salah untuk membawa RUGG sebagai suatu pindaan perlembagaan daripada tergesa-gesa meluluskan rang undang-undang yang pasti dimatikan di mahkamah. Jadi kami risau sekiranya RUU ini diluluskan tetapi kemudiannya dimatikan di mahkamah, jadi ia akan menyebabkan banyak dana-dana awam dibazirkan untuk meluluskan akta ini. Yang kedua, saya rasa ini isu yang amat penting ya, kerana kebanyakan daripada penguasaan akan melibatkan golongan bawahan dan golongan miskin. Secara amnya, RUU ini mengenakan hukuman denda yang amat tinggi. Sebelum ini RM5,000 dan mungkin pindaan akan menurunkan kepada RM500. Tapi kami rasa juga RM500 itu amat berlebihan sekiranya ia disasarkan kepada golongan miskin dengan golongan bawahan. Jadi walaupun RUU ini didenda dikurangkan kepada RM5,000 kepada RM500, denda masih amat tinggi dibandingkan dengan purata pendapatan golongan B40 ya. RUU ini selalu fokus terhadap penjenahan merokok dan tidak fokus langsung kepada penyelesaian faktor-faktor lain. Kami ingin menegaskan di sini, ya, kami menyokong ingin mengurangkan perokok, tapi sekiranya fokus diberikan hanya kepada penguat kuasaan saja tanpa memfokuskan kepada perkara-perkara lain, ini akan menyebabkan ramai rakyat Malaysia, terutamanya golongan bawahan dan golongan B40 akan teraniaya. Terutama sekali mereka terpaksa membayar denda hingga RM500.
Tapi sekiranya mereka tidak boleh bayar denda, apa jadi? Mungkin akan dipenjara dan perkara-perkara lain. Jadi ini yang kita tidak mahu. Dan peruntukan kuasa yang terlalu besar dan luas penguasaan. Macam saya cakapkan tadi, kenapa kita bantah hari ini kerana kita rasa mengurangkan perokok di Malaysia perlu digunakan atau perlu menggunakan pendekatan pengajaran atau memberikan kesedaran dan bukannya memfokuskan sahaja kepada penguasaan. Walaupun penguasaan tersebut boleh dikatakan kurang atau macam mana, tapi saya ingin sebutkan berdasarkan RUU yang lepas, yang draft yang lepas, kami mendapati ada beberapa perkara yang sangat menggusarkanlah. Termasuknya, satunya adalah menghentikan dan menggeledah kenderaan serta memeriksa apa-apa bagasi, bungkusan dan apa-apa tanpa waran. Memaksa akses kepada peranti dan komputer untuk mendapatkan maklumat, termasuk memaksa penyerahan kata kunci kepada peranti dan maklumat berkomputer dan menggunakan kekerasan untuk memecah masuk ke mana-mana premis tanpa waran. Jadi kami harap perkara-perkara ini sekiranya dapat dikeluarkan daripada memorandum, daripada RUU tersebut, kami sangat lalukanlah. Cuma ada beberapa perkara lagi saya ingin sebut di sini yang tidak ada dalam memorandum. Saya ingin menyatakan yang RUU ini mula-mula dicadangkan terutamanya di Singapura dan di New Zealand ya. Jadi dua negara ini telah mengusulkan perkara ini, tapi mereka juga mengambil masa sehingga 2 tahun. Dan sehingga kini belum lagi diluluskan di peringkat parlimen masing-masing. Jadi kami ingin bertanya kepada YB Menteri KKM, kenapa tergesa-gesa ingin meluluskan RUU ini? Kenapa tidak dibawa kepada meja perbincangan? Minggu lepas ada beberapa pakar kesihatan termasuk mereka yang mengadakan kajian terhadap addiction dan juga harm reduction mengatakan RUU ini berkemungkinan tidak efektif dalam membendung masalah merokok di Malaysia. Jadi kita dalam ingin membendung masalah ketagihan atau kita lihat masalah ketagihan rokok ini sebagai masalah kesihatan, perlu ada science base, bukannya sekadar emosi semata-mata.